Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin berpesan, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta memelihara akidah agar sentiasa beroleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini akan membicarakan satu tajuk, iaitu bahana nikah sindiket. Bernikah adalah salah satu ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang utama. Bernikah juga dituntut sebagai suatu usaha menyambung silaturahim serta keturunan seseorang di masa hadapan, di samping membina keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan niat dan tujuan yang sangat murni, syariat Islam telah menetapkan setiap pernikahan yang dijalankan wajib memenuhi rukun dan syaratnya agar matlamat utama pernikahan dapat sesuai dengan salah satu maqasid syar'iyyah, iaitu memelihara nasab, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sesebuah keluarga. Oleh itu, sebagai umat Islam dan khususnya rakyat di negeri Selangor, kita perlu sedar urusan pernikahan yang akan dijalankan perlu mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa agama bagi memastikan setiap akad nikah adalah menepati hukum syarak demi kebaikan suami isteri dan ahli keluarga. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mutakhir ini kita sering mendengar semakin ramai umat Islam di Malaysia amnya dan di negeri Selangor khususnya telah melaksanakan majlis akad nikah di luar negara seperti di Thailand, Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh dan pelbagai negara yang lain, yang mana pernikahan yang dijalankan ada yang mendapat kebenaran dari pihak berkuasa yang telah diamanahkan seperti Jabatan Agama Islam di negeri Malaysia, dan sangat mendukacitakan ada pernikahan yang dijalankan tanpa mendapat kebenaran sebelum akad nikah dijalankan. Pelbagai sebab utama telah dikenal pasti menjadi punca berlakunya pernikahan di luar negara, dan ada pernikahan yang dijalankan tanpa kebenaran atau yang disebut sebagai nikah sindiket. Di antaranya adalah yang pertama, berpoligami. Berpoligami tanpa kebenaran dengan alasan ianya lebih mudah tanpa melalui proses di mahkamah dan tanpa pengetahuan isteri sedia ada. Sedangkan berpoligami dianjurkan antaranya dapat membina jaringan keluarga yang lebih luas dengan sifat kasih sayang sesama ahli keluarga. Yang kedua, mendakwa wali nasab sedia ada tidak bersetuju atau enggan, sedangkan perkara ini boleh diselesaikan dengan permohonan wali hakim atau wali raja di Mahkamah Rendah Syariah, dan ianya lebih mudah dan selamat daripada kesan negatif jangka panjang. Yang ketiga, pasangan yang telah terlanjur hinggakan ada yang telah mengandung. Oleh sebab itu, mereka yang menganggap bernikah di luar negara dapat menutup aib mereka, sedangkan hakikatnya setiap perbuatan dosa itu wajib bertaubat dan bersedia bertanggungjawab dengan kelahiran anak yang mungkin menjadi tidak sah taraf. Yang keempat,
Pasangan yang bernikah dengan warga asing dengan anggapan ianya mudah kerana tidak perlu mendapatkan kebenaran dari pihak bertanggungjawab bagi warga asing tersebut, sedangkan proses pendaftaran tanpa kebenaran akan mengambil masa yang lama dan biasanya akan menyebabkan kesukaran mendapatkan visa untuk terus tinggal di negara ini. Yang kelima, rakyat Malaysia yang tinggal di luar negara kerana belajar atau bekerja di luar negara sering menganggap tidak perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berwajib, sedangkan pelbagai kemudahan telah ada bagi mendapatkan kebenaran untuk berkahwin. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, sedangkah kita atau mungkinkah kita tidak tahu terlalu banyak masalah yang akan timbul akibat bernikah di luar negara tanpa kebenaran ini? Habis fikirkah kita akan baik buruknya? Bersediakah kita untuk menguruskan semula pendaftaran perkahwinan di negara ini? Bersediakah kita menghadapi pelbagai masalah yang biasanya akan membawa tekanan dalam kehidupan berumah tangga? Atau adakah kita tidak peduli langsung dengan apa yang akan terjadi asalkan kehendak kita tercapai, sehingga kan ada yang berani melanggar syariat Allah dan undang-undang? Wahai muslimin, berfikirlah dengan minda yang waras serta hati yang jernih serta tawaduk sebelum kita cuba ingin melakukannya. Khatib juga ingin jelaskan, di antara bahana nikah luar negara tanpa kebenaran atau pernikahan secara sedikit adalah yang pertama, proses pendaftaran pernikahan tersebut akan memakan masa yang panjang kerana melibatkan prosiding dan dokumentasi untuk didaftarkan semula, kerana melibatkan pengesahan dari mahkamah, dan akan bertambah rumit sekiranya dokumen yang dikemukakan tidak mencukupi atau palsu. Yang kedua, jika tidak didaftarkan, maka tiada surat perakuan nikah yang benar akan diperolehi, dan kita harus sedar surat perakuan nikah sangat penting dalam kehidupan kita sebagai suami isteri. Tanpanya kita tidak dapat mendaftarkan kelahiran anak seperti biasa, lalu mengakibatkan status pengesah tarafan dan warga negara juga tidak dapat dipastikan. Urusan perubatan, rawatan dan pendidikan anak juga akan bermasalah jika tidak mendapat status warga negara. Yang ketiga, menghadapi masalah dalam urusan penyambungan visa untuk terus berada dalam negara ini yang akhirnya terpaksa berulang-alik ke luar negara yang memerlukan kos keuangan yang tinggi. Yang keempat, pengurusan harta pusaka juga akan turut terkesan kerana pihak yang berkaitan gagal mengemukakan dokumen pernikahan yang iktiraf. Yang kelima, pelbagai tuntutan di mahkamah seperti tuntutan perceraian, pengesah tarafan anak, tuntutan nafkah, tuntutan hadanah, tuntutan keadilan berpoligami antara isteri, tuntutan harta sepencarian dan sebagainya tidak dapat diuruskan juga disebabkan gagalnya mengemukakan surat perakuan nikah yang diiktiraf. Yang keenam, harus juga diingat, bahana yang sangat memuridkan adalah apabila mahkamah mendapati pernikahan yang dijalankan di luar negara adalah tidak sah kerana tidak menepati hukum syarak, maka pernikahan yang berlaku akan difarakkan atau dibubarkan. Yang ketujuh, tindakan undang-undang di bawah enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 boleh dikenakan kerana bernikah tanpa kebenaran dan boleh dikenakan denda RM1,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Antara kesalahan-kesalahan yang akan dikenakan denda seperti yang disebutkan juga adalah kesalahan Seksyen 124 poligami tanpa kebenaran, Seksyen 40 akad nikah tanpa kebenaran, Seksyen 31 lewat mendaftarkan perkahwinan, dan Seksyen 134 bersubahat melakukan pernikahan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, menyadari hakikat bahawa perkahwinan luar negara adalah kebenaran, menyadari hakikat bahawa perkahwinan luar negara tanpa kebenaran atau pernikahan sindiket, umat Islam wajib mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama,
Pernikahan yang hendak dilaksanakan mestilah mengikut hukum syarak dan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi sebuah kehidupan keluarga yang mawaddah warahmah, sakinah dan sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak mengikut peraturan akan membawa pelbagai masalah dan akan merugikan banyak pihak, terutamanya suami isteri yang tidak mempunyai surat peraturan nikah yang diiktiraf. Yang ketiga, undang-undang yang dibuat bukanlah untuk menyusahkan mana-mana pihak. Bahkan tujuan utama enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dikuatkuasakan bagi menjaga kebajikan isteri dan anak-anak pada masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal